Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk segmen tuition online Perlis Mengaji di laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Untuk slot terakhir Sains UPSR bersama saya Cikgu Sharifah Azia, Guru Cemerlang Sains dari SK Sena Perlis. Okey, topik kita pada hari ini adalah penguasaan fakta melalui lagu. Dan kita akan fokuskan untuk topik kegigian haiwan serta diikuti dengan teknik menjawab Sains UPSR Kertas 2. Aktiviti pada hari ini, pertama seperti biasa kita akan dengarkan lagu, boleh menyanyi bersama, mencari maklumat atau isi penting dalam nota lirik dengan bantuan buku teks ataupun buku rujukan. Kedua, kita akan melihat bagaimana kita membina pengurusan grafik untuk topik ini. Seterusnya, teknik menjawab soalan pemerhatian. Dan akhir sekali kita akan menjawab kuis. Kali ini cikgu sediakan kuisis untuk topik kegigian haiwan dan kemahiran proses sains. Sebelum itu, sila perhatikan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi untuk topik ini. Topik ini adalah topik sains tahun 3. Tentang tabiat pemakanan haiwan dan juga kegigian haiwan mengikut tabiat pemakanannya. Jadi untuk pelajar UPSR ataupun tahun 6 dan juga tahun 5 dan tahun 4, topik ini boleh dijadikan sebagai ulang kaji untuk ulang kaji. So fokus untuk topik pemakanan dan kegigian haiwan. Ini dia. Pertama, kamu mesti mengetahui apakah tabiat pemakanan haiwan. Seterusnya, berdasarkan tabiat pemakanan itu, apakah kegigian haiwan yang ada serta fungsi setiap gigi? Dan dapat memberikan contoh-contoh haiwan mengikut tabiat pemakanan dan kegigiannya. Dan akhir sekali, cikgu masukkan juga kandungan yang terkini, semakan tahun 3, adaptasi pemakanan haiwan. Apa yang kamu perlukan? Seperti biasa, mata kamu, telinga kamu, tangan dan mulut yang sentiasa tersenyum. Serta buku teks. Sebab ini adalah kandungan tahun 3, sains tahun 3. Jadi mungkin ada antara kamu yang memang tak ada buku ni. Kalau ada adik, okeylah boleh pinjam buku adik kan? Alright. Kamu juga boleh gunakan buku-buku rujukan yang kamu ada. Ni cikgu berikan contoh antara buku rujukan yang bagus untuk kamu jadikan sebagai sumber rujukan kalau kita tidak ada buku teks. Kerana kandungan buku-buku ini adalah berdasarkan kandungan buku-buku teks. Sebab sekarang ni dekat Perlis dia musim harum manis kan? Jadi hari ni cikgu jamu kamu dengan pulut harum manis. So kalau siapa-siapa nak bolehlah cari sekarang ni. Zaman dah maju kalau teringin nak makan benda yang jauh, boleh post saja. Itu ingat lagi tajuk pengawetan makanan kita dulu. So kita akan dengarkan lagu. Cikgu pilih Melodi Cari Pokemon. So siapa yang tahu cerita ni, dia memang bolehlah dia ikutlah. Melodi yang sangat fun and catchy. So kita boleh dengar dan boleh nyanyi sama-sama nah. Ada haiwan omnivore beruang, lain-lain giginya. Haiwan herbivore makan tumbuhan, giginya kacip juga keraham. Haiwan karnivore memakan haiwan, giginya taring nak cian daging. Haiwan omnivore makan semua, bergigi kacip
haiwan karnivor, harimau. Ada haiwan omnivor, beruang, lain-lain giginya. Haiwan herbivor makan tumbuhan, giginya kacir juga keraham. Haiwan karnivor memakan haiwan, giginya taring, nak siap daging. Haiwan omnivor makan semua, bergigi kacir, taring geraham. Oh gigi kacir untuk memotong, gigi geraham lumat makanan. Okey, alright. Tentang kegigian haiwan, okey. Jangan lupa jenguk-jenguk dan subscribe channel YouTube Cikgu Sharifah Aziah untuk lebih banyak video perkongsian. Okey, kita lihat sekali lagi apakah yang perlu kita kuasai untuk topik pemakanan dan kegigian haiwan. Ya. Ini adalah nota lirik yang penuh. Okey. Simple saja untuk topik ni, tapi yang simple tu yang selalu kita lupa. Okey, tambah-tambah pula yang kita dah belajar dari darjah 3 kan. Sedangkan apa yang kita belajar masa darjah 6 pun, minggu lepas kita belajar, minggu ni tanya pun lupa kan. Jadi benda-benda ni kita perlu baca banyak kali berulang-ulang kali supaya dia lekat kat dalam minda kita. Jadi, berdasarkan lagu yang telah kamu nyanyikan tadi, ada berapa tabiat pemakanan haiwan? Boleh jawab tak? Okey, kita tengok lagi sekali. Okey, lirik ini. Daripada lirik ni dapat tak kamu maklumat tentang ada berapa tabiat pemakanan haiwan? Itu sebenarnya adalah satu istilah tabiat pemakanan, sebab sesetengah murid dia tidak faham apa maksud tabiat pemakanan. Jadi bila dalam peperiksaan ataupun ujian ataupun latihan, bila ditanya apakah tabiat pemakanan singa, dia akan bagi jawapan yang lain daripada yang sepatutnya. So sekarang cuba lihat, perhatikan betul-betul. Okey? Apakah tabiat pemakanan atau ada berapakah tabiat pemakanan haiwan? Dapat tak? Okey, di sini kita ada herbivore, carnivore dan omnivore. Okey, so tabiat pemakanan terbahagi kepada 3. Pertama herbivore, kedua carnivore, ketiga omnivore. Okey, apa maksud herbivore, carnivore dengan omnivore? Kita cari pula. Apa maksud herbivore? Dapat tak? Okey, di sini herbivore makan tumbuhan. Bagaimana pula dengan carnivore? Memakan haiwan. Dan omnivore pula? Makan semua. Semua dia makan. Tumbuhan dia makan, haiwan pun dia makan. Itu omnivore. Okey. So ini cikgu terus masuk kepada pengurusan grafik Kamu boleh kumpulkan semua kandungan pembelajaran untuk topik ini di dalam satu muka surat. Sama ada kamu boleh buat bentuk peta pokok, okey, macam ni. Ataupun nak asing-asingkan, buat peta bulatan pun boleh ataupun peta buih pun boleh. Ikutlah kita punya kreativiti kerana kita yang akan guna nota-nota tu untuk rujukan kita Okey. So, seterusnya, bila kita dah tahu apa maksud herbivore, carnivore dengan omnivore, okey, dan maksud dia serta istilah dia tu, kita cari pula apakah contoh haiwan. Sekurang-kurangnya kamu mesti tahu sebab dalam dunia ni ada banyak jenis haiwan kan. Jadi, sekurang-kurangnya dapat tahu 3-4 pun okeylah untuk dijadikan contoh. Okey di sini berdasarkan pengalaman hidup kita, berdasarkan pemerhatian kita dengan apa-apa pelajaran yang telah kita belajar untuk topik-topik lain, kan kita dapat masukkan di sini. So contoh antara haiwan-haiwan herbivore ialah rusa, arnab, gajah. Ni semua dia makan tumbuhan sahaja. Manakala haiwan karnivore yang makan haiwan sahaja, okey, singa, harimau, katak. Okey, makan haiwan sahaja ni dia bukan hanya khusus kepada haiwan yang makan daging Okey, haiwan yang makan serangga juga adalah karnivore. Contoh katak. Katak dia makan lalat kan? Okey, lalat. Lalat adalah haiwan lain. Maknanya dia masih dikategorikan sebagai haiwan karnivore. Okey, manakala haiwan omnivore pula yang makan haiwan dan tumbuhan. Okey, dia makan semua dia bedal. Okey, antaranya contoh ayam, tikus
dan beruang. Okey. Bagaimana pula dengan kegigian haiwan untuk setiap herbivor, karnivor dan omnivor? Kita dah belajar untuk topik kegigian manusia. Dalam mulut kita ada 3 jenis gigi. Ada gigi kacip, ada gigi taring, ada gigi geraham. So haiwan pun sama juga Okey, haiwan pun ada 3 jenis gigi ni juga, tetapi mengikut tabiat pemakanan dia. Lain-lain giginya. Okey, ni adalah kerangka haiwan berdasarkan kegigian. So yang ni pun kamu kena perhatikan dan kamu kena kenal yang mana satu kegigian untuk herbivor, karnivor dan omnivor. Jadi kita lihat di sini, apakah gigi atau apakah jenis gigi yang terdapat pada haiwan herbivor? Dapat tak jawapan daripada lirik? Okey, di sini giginya kacip juga geraham. Okey, so herbivor dia ada 2 jenis gigi. Dia ada gigi kacip dan gigi geraham. Okey, bagaimana pula dengan karnivor? Dapat jawapan? Okey. Karnivor dia ada gigi taring. Di situ giginya taring. Okey. Alright Okey, dan seterusnya bagaimana pula dengan gigi haiwan omnivor? Jumpa? Bergigi kacip, taring geraham. Omnivor makan semua benda. Dia makan haiwan, dia makan tumbuhan. Dia macam kita lah juga. Okey, kita pun makan haiwan dengan tumbuhan. Kita makan semua. Jadi bila kita makan semua jenis makanan, okey, maknanya kita kena ada tiga gigi. Kita kena ada semua gigi. So kamu ingat macam tu je. Omnivor makan semua, so dia mesti ada semua jenis gigi, iaitu kacip, taring dan geraham. Okey, recall balik. Kita dah pernah belajar, benda ni sama je konten dia. Okey, apakah fungsi untuk setiap gigi? Giginya taring nak siat daging. Tengok contoh gambar diberi. Okey, ada harimau sedang makan daging. Okey, harimau dia makan daging mentah dia tangkap rusa, dia tangkap zebra. Okey, so daging tu tak dimasak terlebih dahulu. Dia kena makan fresh. Okey, macam tu, mentah macam tu dan dagingnya liat. Kalau tak ada gigi taring, okey, nak siat daging tu boleh ke dia makan? Kan takkan dia nak telan seekor rusa terus. Okey, mati dia. Okey. So, poin di sini adalah gigi taring siat daging. Okey, seterusnya, apakah kegunaan gigi kacip? Untuk memotong. Okey, apa beza antara gigi kacip dengan gigi taring? Ialah kita perhatikan di bahagian atas ni. Jangan tengok bahagian bawah. Bahagian bawah ni bahagian akar. Okey, bahagian akar duduk kat dalam gusi. Okey, ni di atas ni. Gigi kacip dia rata. Okey, kalau gigi taring tadi dia tajam di atas. Okey, dan akhir sekali gigi geraham. Gigi geraham, apakah fungsi gigi geraham? Untuk melumatkan makanan atau untuk menghancurkan makanan. Senang saja nak kenal, bila nampak saja gigi yang paling besar lebar, itulah gigi geraham. Okey, kita sentuh tentang adaptasi pemakanan haiwan. Kenapa cikgu sebut juga tentang ini? Sebab ada kekeliruan tentang beberapa jenis haiwan, tentang tabiat pemakanannya. Selalu menjadi tanda tanya. Bagaimana? Okey, so ini adalah petikan daripada buku teks Sains tahun 3 Say Makan, okey, yang digunakan sekarang. Okey, untuk siapa yang ada buku teks tersebut, boleh buka muka surat 67. Tentang perubahan tabiat pemakanan haiwan. Ni kita panggil sebagai adaptasi terhadap persekitaran. Okey Di situ boleh baca di situ. Beruang secara semula jadi adalah haiwan omnivor. Okey, dia makan haiwan, dia makan tumbuh-tumbuhan lain. Okey. Itu beruang Tapi kalau beruang kutub ni, okey, dia tinggal di kutub utara di tempat yang memang tidak ada tumbuhan. Jadi sumber makanannya terhad. Okey, hanya ada haiwan-haiwan sahaja. Jadi untuk beruang kutub, dia telah mengadaptasi, okey, dan mengubah tabiat pemakanannya daripada omnivor kepada karnivor. Itu adalah satu contoh yang diberi untuk haiwan yang mengadaptasi atau mengubah tabiat pemakanannya berdasarkan persekitaran. Okey.
Kalau kamu tengok di sini, cikgu pilih lagi 2 contoh. Ini yang selalu dijadikan tanda tanya. Yang pertama adalah beruang panda, comel kan? Okey, beruang panda. Dia punya kegigian dan juga sistem penghadaman adalah karnivor. Okey? Tapi disebabkan oleh sumber makanan yang terhad, maka dia telah mengubah tabiat pemakanannya dengan memakan daun buluh. Okey, memakan pokok buluh. Dan kenapa dia memakan pokok buluh ni? Okey, sebab tekstur pokok buluh ni adalah kasar dan sesuai untuk sistem penghadamannya. Okey? Manakala kucing pula, kita tengok kucing hutan, kucing hutan tak dibela oleh sesiapa. Tabiat asal dia memang adalah karnivor. Kucing hutan, tabiat pemakanannya adalah karnivor. So, dia duduk dekat hutan, dia takkan mencari pisang untuk dia makan. Okey, dia takkan cari buah durian, dia takkan cari buah rambutan untuk makan. Dia akan mencari haiwan-haiwan lain untuk dijadikan makanan. Tetapi, untuk kucing rumah yang kita bela, yang comel-comel, gebu-gebu tu, dan juga kucing jalanan, okey, yang tidak dibela, okey, kucing-kucing ini juga telah mengadaptasi. Okey, bila kita bela kucing di rumah, ada setengahnya bagi ikan campur dengan nasi. Okey, gaul. Okey, so takkan kucing tu nak macam kita tak makan sayur. So kita kuis-kuis sayur tu letak kat tepi. Tapi kalau kucing, takkan nasi dah campur dengan ikan, takkan dia nak kuis-kuis asingkan nasi dengan ikan tu. Logik tak? Tak logik kan? So dia hadap je lah, dia makan semua. Itu kita panggil sebagai adaptasi. Tetapi cuba kamu try, buat eksperimen kat rumah. Kamu letakkan ikan satu pinggan dan letakkan nasi satu pinggan. Rasa-rasa kat mana kucing tu akan pergi? Yang mana satu pilihan dia? Okey? Okey. Sama juga, cikgu pernah tengok video ada kucing makan rambutan, pelik Okey, ada kucing makan aiskrim, ada kucing makan durian. Tu semua tu adalah adaptasi. Dia tengok, dia teringin. Dia tengok tuan dia makan, dia pun teringin. So, dia pun try. Okey, Okey, cikgu harap jelas dengan yang ni tentang adaptasi, adaptasi pemakanan. Okey. So, kita teruskan dengan teknik menjawab kertas 2. Berdasarkan masa kita, peruntukan masa, okay, kita sempat membincangkan tajuk pemerhatian. Kita tengok beberapa contoh. Okey, bagaimana nak menjawab soalan pemerhatian? Pertama sekali, kita kena faham pemerhatian ini adalah sesuatu yang kita dapat menggunakan 5 deria kita. Bergantung kepada eksperimen-eksperimen. Okey, pemerhatian boleh dibuat menggunakan mata. Kita boleh memerhatikan, kita boleh mengukur, kita boleh menimbang, kita boleh melihat lah semua tu menggunakan mata. Dan lepas tu kita terangkan pemerhatian kita. Selain tu kita boleh gunakan hidung kita untuk menghidu. Oh, makanan A bau dia busuk, makanan B bau dia sedapnya wangi. Okey, itu pun adalah pemerhatian. Okey, ketiga, lidah. Okey, lidah untuk merasa. Apa pemerhatian yang boleh kita buat menggunakan lidah kita? Okey. Limau ini rasanya masam. Okey. Puding ini rasanya manis. So, satu masam, satu manis. Itu adalah pemerhatian. Telinga, mendengar. Okey. Apa pemerhatian menggunakan telinga? Okey. Bunyi lori lebih kuat daripada bunyi motosikal. Okey. So, kita dengar bunyi tu brum macam tu kan, kuat. Okey, bunyi motosikal peh bunyi macam tu. Okey, so kita boleh bandingkan. Itu adalah pemerhatian. Dan akhir sekali, menggunakan deria sentuhan kita. Contoh apabila kita memegang jalan tar. Kita rasa, permukaan jalan tar ini kasar. Lepas tu kita pegang pula, kita sentuh pula permukaan simen, licin. So, kita dapat buat pemerhatian di situ. Okey, jalan tar permukaannya kasar, manakala simen permukaannya licin. Nak buat dengan cara yang betul, mengikut teknik, kita kena banding permukaan jalan tar lebih kasar berbanding simen. Okey? Okey. So, kita dah faham tentang pemerhatian menggunakan 5 deria. Bergantung kepada eksperimen. Tapi, untuk menjawab soalan pemerhatian, dia ada teknik dia. Bukan suka-suka hati untuk kita tulis. Ya? Okey. Jadi, ambil saja ayat tentang PB. Itu yang cikgu tekankan sebelum ini, betapa pentingnya kita mengenal pemboleh ubah dengan betul. Kita kena faham konsep PM dan konsep PB.
Okey, dan kita tahu PB adalah keputusan yang kita dapat setelah kita jalankan penyiasatan. Okey, dan bila kita dah dapat kenal pasti PB tu, insya-Allah mudah untuk kita menjawab soalan pemerhatian dengan betul. Okey, ada dua cara untuk menjawab soalan pemerhatian mengikut situasi. Yang pertama, PB banding. Salin tajuk PB dulu dan lepas tu kita bandingkan. Dan cara yang kedua, PB corak ataupun PB pola. Salin tajuk PB dan berikan pola ataupun corak perubahan dia. Okey, tapi untuk PB corak atau PB pola ni dia bukan semuanya boleh guna teknik ni untuk menjawab. Dia adalah syarat-syarat dia. Okey. So, kita tengok cara yang pertama tentang PB banding. Bila kita nak jawab ataupun bila kita mesti menggunakan teknik ini untuk menjawab ialah apabila ada lebih daripada satu objek digunakan di dalam eksperimen. Sebagai contoh, ada dua bekas. Dia dah labelkan A dengan B. Bila nampak saja bekas ataupun apa-apa saja objek di label A, B, P, Q, R, X, Y, maka automatik kita fikir, okey, pemerhatian perlu dibanding. Okey, jadi manakala, okey, yang kedua pula, cara yang kedua iaitu PB corak atau PB pola. Bila nak guna dia? Bila kita nampak benda tu hanya melibatkan satu objek, okey, ataupun satu tempat yang sama, okey, ataupun satu haiwan yang sama, maka itu kita gunakan PB corak. Okey. Nanti kita tengok contoh dia. Okey. Nak buat perbandingan, penggunaan perkataan mesti betul dan sesuai dengan ciri atau parameter yang kamu gunakan. Sebagai contoh, kita ambil saiz. Okey, kita ada dua bola, kita nampak bola A besar, bola B kecil. Jadi, pemerhatian kita adalah tentang saiz bola tu. Ayat kita kena betul Okey, saiz bola A lebih laju berbanding bola B. Betul tak ayat tu? Saiz lebih laju. Adakah itu sesuai? Adakah itu perkataan yang sesuai? Tidak kan? Memang lari kan? Jadi jawapan tidak akan diterima walaupun kita nampak parameter dia betul saiz. Jadi apa jawapan ataupun apa perkataan yang betul? Okey, saiz bola A lebih besar berbanding B. So, nampak perkataan lebih besar atau lebih kecil. Itu tentang saiz. Jadi kita kena faham penggunaan perkataan sangat penting untuk kita menjawab soalan-soalan di kertas 2. Okey. Kesilapan semasa menjawab pemerhatian biasanya dia dah dapat kenal PB-nya tetapi tidak ada perbandingan. Itu yang selalu dilakukan. Okey, kesilapan yang dilakukan. Sebab apa? Dah tulis cantik-cantik tiba-tiba tiada perbandingan. Rugilah di situ. Yang kedua, dia tidak dapat mengenal pasti PB dengan betul, maka jawapannya dah lari ke laut lain. Okey? So bila dah beri jawapan yang bukan tentang pemerhatian, maka jawapan kita tidak akan diterima. Okey, kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Cikgu suka eksperimen ni. Okey, rajah di bawah menunjukkan penyiasatan oleh Adani. Adani tu anak cikgu. 2 kali dah cikgu ulang. Okey. Dia meletakkan 3 span yang berlainan saiz di dalam 3 bekas. Setiap bekas mengandungi 500 ml air. Okey, perhatikan gambar. Kita nampak PQR. Yang mana kecil, yang mana paling besar. Okey. Selepas 15 minit dia merekodkan isi padu air yang tinggal di dalam bekas. Hasil ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, sebelum ni kita dah pernah bincangkan bagaimana cara untuk mengenal pasti PB dengan betul. Terutamanya kalau diberi jadual seperti ini. Okey, so PB tajuk akhir, isi padu air yang tinggal. So kita dah dapat dah. Okey, point dia untuk pemerhatian kita akan cakap tentang isi padu air yang tinggal. So di sini perlu banding atau tidak? Bekas ada berapa? Ada 1 ke ada 3? Ada 3. Okey, bekas ada PQR. So kalau dah nampak bekas ada lebih daripada 1, maka caranya adalah PB banding. Okey. So cara cikgu dah bagi dekat sini jelas di sini, okey. Mula-mula salin tajuk PB dahulu. Apa tajuk PB-nya? Isi padu air yang tinggal. Mililiter tu tak payah tulis pun tak apa sebab itu adalah unit. Okey. Isi padu air yang tinggal. Bila kita perlu membanding,
kamu kena pilih nak cerita tentang P ataupun Q ataupun R. Tetapi kalau diberi 3 pilihan macam ni, jangan ambil yang tengah-tengah sebab nanti susah nak buat ayat. Okey, pilih sama ada yang paling besar ataupun paling kecil nilainya. So kalau yang di sini, okey, cikgu pilih R. Sebagai contoh Okey. So isi padu I yang tinggal R paling apa? Kalau kita perhatikan di sini 400, 250 dengan 100, R ini paling sedikit. Okey. Isi padu I yang tinggal R paling sedikit. Kenapa cikgu tak letak berbanding P dan Q? Kerana paling sedikit adalah perbandingan keseluruhan. Jadi jawapan ini diterima sebagai ayat perbandingan. Tetapi sekiranya kamu dah biasa buat ayat, isi padu I yang tinggal R paling sedikit berbanding P dan Q, tak ada masalah. Lengkap ayat tu. Betul juga. Okey? Dan untuk sesiapa yang memang mahir untuk membina ayat, mungkin ada yang akan buat isi padu I yang tinggal di dalam bekas R paling sedikit. So itu pun betul lah juga. Cuma sekarang ni cikgu bagi cara yang paling mudah, iaitu mesti mengandungi isi-isi penting yang mesti ada di dalam jawapan pemerhatian. Tapi kita latih diri kita untuk membina atau memberikan jawapan yang lengkap. Okey, latih dari sekarang. Lihat pula contoh yang kedua. Okey. Rajah 4 di bawah menunjukkan 2 litar P dan Q yang mempunyai bilangan sel kering yang berbeza. Okey. Lihat gambar di situ, kita ada rajah P, litar P, okey, dan Q, litar Q. Daripada kata kunci tadi kita dapat satu berbeza. Apa yang berbeza daripada awal? Kamu boleh perhatikan di situ. Okey. Jadual berikut menunjukkan keputusan penyiasatan tersebut. So daripada jadual, kita tahu sekarang ni kita nak menjawab pemerhatian kan? Okey, jadi pemerhatian adalah tentang PB. So kenal pasti yang mana satu PB. Adakah tajuk pertama, litar? Adakah bilangan sel kering? Itu keputusan dia. Takkan kemudian baru kita tahu bilangan sel kering? Tidak. Selepas kita menyambungkan ke semua komponen dan kita on switch, okey, kita akan nampak mentol mana yang menyala lebih terang, mentol mana yang menyala lebih malap. Jadi PB-nya adalah kecerahan mentol. So, dalam pemerhatian kita akan bercerita atau menceritakan atau menulis tentang kecerahan mentol. Jadi litar ada 2. Bila litar ada lebih daripada 1, maka jawapan yang perlu ditulis adalah PB banding. So ulang semula, apakah PB-nya? Kecerahan mentol. Okey, pilih satu nak cakap tentang P ataupun Q. Okey, kalau cikgu ambil Q. Senang nak buat. Okey. Kecerahan mentol Q lebih apa? Tengok di sini. Maklumat perlu bantu kamu untuk memahami. Okey. P cerah, Q lebih cerah. So kita dah pilih Q, maka jawapan dia lebih cerah. Kecerahan mentol Q lebih cerah. Titik. Pun dah dapat markah. Kalau kamu tulis kecerahan mentol Q lebih cerah berbanding P, pun dapat markah. Itu ayat yang lengkap. Okey. Tapi untuk kalau objek ada 2, okey, kalau perkataan lebih cerah, lebih malap, itu pun dah memang perbandingan. Jadi kamu masih boleh dapat markah Okey. Mungkin ada juga yang pernah buat ayat atau biasa buat ayat, mentol Q menyala lebih cerah berbanding mentol P. Betul juga. Asalkan ayat pemerhatian kamu menceritakan tentang kecerahan mentol. Dan jangan lupa banding. Okey. Kita lihat pula contoh seterusnya. Rajah 6 di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk mencari isi padu beberapa biji bola kaca yang sama saiz. Bacaan isi padu awal air di dalam silinder penyukat ialah 40 ml. So perhatikan gambar, ada berapa bekas di situ? Silinder penyukat ada 1, di dalamnya ada 40 ml air dan kita masukkan bola kaca mula-mula 1. Okey, daripada 40 ml naik jadi 54 ml. Masukkan pula yang kedua. Okey, jadi 68 ml. Masukkan pula bola kaca yang ketiga, jadi 82 ml. Air naik. Adakah kita tambahkan air di situ? Di sini ada yang salah konsep. Ada yang katakan
yang bertambah tu isi padu air yang bertambah. Tidak isi padu air kekal sama iaitu 40 ml. Yang bertambah adalah bola kaca yang kita tambah itu mengandungi isi padu. So, kenaikan paras air sebenarnya adalah disebabkan oleh isi padu bola kaca. Jadi perhatikan di situ, apakah PB-nya? Okey. Dalam jadual ada PB. So, PB-nya adalah bacaan paras air dalam silinder penyukat. Pesanan cikgu, sekiranya PB ataupun PM diberi dah lengkap macam ni, kita jangan pandai-pandai nak pendekkan ayat. Kalau kamu cakap isi padu air, memang confirm salah Okey. Kalau kamu cakap bacaan paras air saja, okey, kalau di dalam ni dia dah bagi dalam silinder penyukat, so sebaiknya kita salin semua dengan lengkap. Okey, kita dah dapat PB. Okey PB. Bila benda tu ada satu bekas, okey, kita boleh buat PB corak sebab dia satu bekas saja. Samalah juga dengan eksperimen kamu memanaskan air di dalam satu bikar. Kamu tidak membandingkan kan? Kamu kata suhu air semakin bertambah, suhu air semakin berkurang. Itu contoh. So untuk yang ni pun sama juga. Okey. Jadi kita dah ada PB. PB-nya bacaan paras air dalam silinder penyukat. So kita salin balik tajuk PB ni. Dan kita tahu corak. Bagaimana nak cari corak? Lihat semula di dalam jadual. Lihat di tajuk bacaan paras air dalam silinder penyukat ada nombor. So daripada tajuk tu kita baca nombor 54, 68, 82. Dan kita nampak nombor itu semakin meningkat, semakin banyak. Jadi untuk pola ataupun corak, kita hanya ada satu perkataan je, bertambah, berkurang. Ataupun tiada perubahan ataupun malah kekal sama. So yang mana satu ni? Jadi di sini kita nampak nombor tu semakin bertambah. Jadi corak atau pola dia adalah bertambah. So jawapan kita pemerhatian di sini, bacaan paras air dalam silinder penyukat bertambah ataupun semakin bertambah atau semakin meningkat. Okay. Kita lihat pula carta palang. Carta palang di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan di Bandar K dari tahun 1970 hingga 2010. Okey PM tahun, PB-nya jumlah kejadian banjir kilat. Eksperimen dijalankan di satu tempat saja iaitu di Bandar K. Tempat penyiasatan adalah sama dan dia hanya mengkaji tentang kejadian banjir kilat. Okey, bukan pencemaran udara ataupun yang lain-lain. Alright So kalau yang macam ni, kamu nak banding ataupun kamu nak buat PB corak. Okey, nak banding pun boleh, tapi kalau kamu nak banding, kamu kena ambil yang paling terkini tu, yang latest 2010. Tetapi di sini, okey, kita nampak pola dia bertambah di situ. Jadi kita boleh buat PB corak. Okey, so PB-nya adalah jumlah kejadian banjir kilat. Dan apakah coraknya? Kamu boleh nampak anak panah naik ke atas, di mana bilangan dia semakin banyak. Jadi coraknya adalah bertambah. So jawapan pemerhatian ini, jumlah kejadian banjir kilat bertambah. Okey, dapat markah. Okey. So setakat itu perkongsian cikgu untuk penguasaan fakta dan juga teknik menjawab pemerhatian. Okey, di SO tak sempat, insya-Allah lain kali kita akan kongsikan cara menjawab definisi secara operasi. Okey, kita akan teruskan atas permintaan sebab dah jemu kot kahut tu kan. Jadi kita teruskan, kita cuba untuk quizzes dengan harapan berjalan dengan lancar. Okey. Alright sedia. Layari Google dan type quizzes.com. Kamu carilah sampai jumpa. Kadang-kadang dia bawa ke website lain tau. Okey, kamu cari sampai jumpa. Klik join a game. Okey, game code nanti kejap cikgu bagi sebab baru nak generate. Okey, lepas masukkan game code, kamu klik enter dan masuk nama kamu dan get ready. Okey, game code cikgu bagi kat sini. Ya 4111 2
2520. Okey, klik join. Oh, enter nama. Cikgu nak menyamar jadi siapa ni? Lily. Lily. Okey Kenapa Lily? Kenapa Lily? Nama anak kucing cikgu. Okey. Okey. 41112520. Okey Kita tunggu. Join. Khalish, Faris, Arif Mifzal, Anik, Wafa, Miza, Marsha, Zulfa. Ramai ni. Okey, kita teruskan. Sebab ada banyak masa lagi kan. Okey, bolehlah. Boleh dapat 150 kot. Amar Wafi. Okey, selamat datang semua. Adam, Remy, ya, Syed Faris, Aina, Lia, Darwisi, Luqman Faris. Okey, kita ada 125 orang. Aiman Wafi. Okay, sebab slot akhir kan. Jadi cikgu terima lagi. Dengan harapan berjalan lancar. Okay, kita hanya merancang. Ingat dia adalah bergantung kepada capaian internet kita. Okey, cikgu akan stop sehingga 150. Okey. Bila ni get ready, okey, cikgu akan start. Cukup saja 150, cikgu akan terus start game. Ada lagi tak? 41112520. Okey. Alright. Okey, kita terus mula. Okey, go. Okey, soalan dia random Okey, paparan di sini tak sama dengan paparan yang terdapat di handphone peserta. Okey. So, ni antara soalan dia. Ni nak kena jawab ni. Apakah pemerhatian daripada penyiasatan ini? So, kita lihat PB dia. Perlu banding atau tidak? Rifa mendahului. Okey, apakah tabiat pemakanan bagi haiwan ini? Jadi kena pilih, ingat balik. Ya. Okey, apakah pemerhatian daripada penyiasatan ini? Okey, lihat carta palang. Okey, yang mana satu PB-nya? Perlu banding ataupun tidak? Still, apakah pemerhatian daripada penyiasatan ini? Perhatikan gambar betul-betul. Okey, lihat rajah. Lihat jadual yang diberi. Fikirkan, perlu banding ataupun tidak. Okey, kalau perlu banding,
pilih satu untuk kamu jadikan ayat perbandingan. Kalau tidak, cari saja PB pola. Nampak Rifa sedang mendahului Okey. Haiwan manakah yang mempunyai kegigian seperti dalam rajah? Ada typo di situ. Okey, so perhatikan dia punya rangka dia. Okey. Dr. Sengeh kat situ tu. Okey, rasa-rasa apakah haiwan atau tabiat pemakanan haiwan tersebut? So, dapatlah cari dia punya jawapan atau haiwan. Okey, Kru Daniel sedang mengejar. Okey, apakah tabiat pemakanan bagi haiwan ini? Adakah ia omnivore, karnivore atau herbivore? Ada yang dah habis jawab tu, cepat je kan? Okey. Berdasarkan jadual, pilih satu pemerhatian yang betul. Okey, lihat jadual tu, cari yang mana PB-nya, perlu banding atau tidak. Okay, kotak P paling besar. Bilangan kubus dapat mengisi kotak P paling banyak. Bilangan kubus dapat mengisi kotak berkurang. Tu PB corak Okey, bilangan kubus dapat mengisi kotak berbeza. So, yang mana satu jawapan? Perlu diingat, perkataan berbeza tu tak boleh guna untuk pemerhatian kerana ia terlalu umum. Okey, jadi apa jawapannya di sini? Okey, alright. So, kita lihat di sini. Tempat pertama, Arina, okey, dengan poin dia 8,190. Okey, tempat kedua, Indo-Malay Rifa, okey, 8,010. Okey, dan tempat ketiga, Kru Daniel, okey, 7,900 poin. Okey, so tahniah. Di sini, dia punya leaderboard dia kat sini. Okey, ada yang jawab salah tu. Okey, so yang biru ni dapat menjawab semua dengan betul ke? Ada yang salah satu juga ni. Okey, alright, so tahniah. So untuk 3 pemenang nombor 1, 2, 3 macam biasa okey, hubungi cikgu untuk menuntut hadiah selepas PKP. PKP ni bersambung kan? Okey, kita harapkan keadaan kembali pulih seperti biasa dengan keadaan segera, tapi payah juga tu. Okey. Alright So, well done semua. Jangan lupa, okey, akhir kata ni. Jangan lupa, okey, untuk sesiapa yang berminat untuk mengulang kaji dalam bentuk kuis, okey, untuk topik-topik sains tahun 3, 4, 5, 6, boleh join channel kuis online melalui aplikasi Telegram. Okey, jangan lupa layari YouTube channel cikgu dan subscribe Cikgu Sharifah Azia. Boleh join grup Facebook cikgu, galeri Cikgu Sharifah Azia untuk perkongsian bahan dan juga idea PDPC, serta layari laman blog cikgu di a4science.blogspot.com untuk perkongsian teknik-teknik menjawab. Okey. Sehingga kita bertemu lagi, okey, cikgu minta maaf di atas segala kekurangan. Okey, ribuan terima kasih kepada Maibs, kepada Jaibs, kepada JPN Perlis di atas kesempatan dan kepercayaan ke atas cikgu untuk berkongsi ilmu dengan kamu. Okey. Sehingga berjumpa lagi. Stay home, okey. Duduk rumah. Okey, hapus COVID-19 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.